Ramadan ya salam, salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. Dari berikut cinta dari yang lain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut cinta ni banyak benda cinta ya. Antara yang Allah sebut tentang perasaan cinta, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Yayasan Quran, hubungi Khairul 012-304-3884 atau layari quran.com.my. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah menurunkan penyembuh untuknya. Riwayat Al-Bukhari. Sebentar tadi telah pun masuknya waktu solat fardu zuhur bagi anda di kawasan Kuala Lumpur dan yang sama waktu dengannya pada jam 1.26 tengah hari. Selepas ini kita ikuti bersama rancangan khas sempena Ramadan ini, Tazkirah Ramadan. IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Mahukan pelbagai informasi terkini? Laporan jadilah pemandu bijak ala amalan mengita sekali bersama kami di IKIM FM, inspirasi utama anda. Rancangan ini dibawakan khas oleh Yayasan Global Ihsan Malaysia. Sediakan iftar dan sahur kepada mereka yang memerlukan sempena Ramadan ini. Hubungi talian 012-234-0413. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Tazkirah Ramadan, Ustaz Muhammad Rozi Harun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Perjalanan 2 bulan sudah belayar di Rajab dari tarajjub, sesuatu yang ditinggikan. Kemudian kita berlabuh di Sya'ban, Sya'ban telah berlalu pergi. Barangkali inilah di antara yang telah dimakbulkan Allah bila mana masuk dalam 2 bulan di dekapan Rajab dan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Saat ini kita telah dihadiahkan Allah bertamu di dalam bulan Ramadan. Tetamu yang sangat dinantikan, sangat dirindukan. Sebahagian besar bahkan ukuran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala terukur bila mana mendengarkan sahaja Ramadan itu ada usikan keimanan yang lahir daripada hati yang tulus ikhlas kepada Allah. Bulan Ramadan Al-Mubarak, gandingan, sandingan gelarnya Al-Mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan. Bulan ini disebut dengan Ramadan. Dan kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Sampaikan. Dan saat ini kita telah sampai di sini. Di antara himpunan, kerumunan, lambakan manusia yang masih Allah berikan kesempatan hidup, kita yang dipilih oleh Allah untuk menikmati Ramadan sampai ke saat ini, yang memiliki jiwa lah maksudnya, untuk berladang ibadah di dalam bulan Ramadan, menyambut tetamu yang cukup istimewa, yang cukup bernilai emas dalam pelayaran sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita bergerak pada dasar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu, kata Allah, melainkan liya'budun, untuk ibadah. Maka seluruh intisari kehidupan kita itu bermaksud lil ibadah. Kita abdun, Allah ma'bud. Hubungan itu disebut dengan ibadah. Maka orang yang memahami dasarnya perjalanan kehidupannya adalah ibadah, maka sangat menantikan Ramadan. Ramadan itu kantungannya ibadah, safar ibadah. Kerana nilai yang Allah hadirkan saat ini adalah nilai yang akan menghantarkan mudah-mudahan kepada syurga yang kita dambakan. Ramadan adalah tetamu yang cukup agung yang dihadiahkan daripada 365 hari, dihadirkan Allah 30 hari.
Daripada 12 bulan ketetapan Allah, 1 bulan Ramadan. Dari mana datangnya Ramadan itu? Sya'ban dari syu'uban. Orang Arab dulu sejenak kita dihantarkan memahami dalam lipatan sejarah. Sya'ban itu dari syu'uban, berpecah-pecah, bercabang-cabang. Orang Arab masuk bulan Rajab tidak ke mana-mana di dalam rumah. Mereka tidak berperang pun di dalam bulan Rajab itu. Bulan disebut dengan bulan haram. Bila masuk bulan Sya'ban, barangkali sudah tidak betah berada dalam rumah. Mereka harus keluar. Bercabang-cabang ke sana ke sini, ke sumur itu, ke sumur ini. Urusannya mereka dulunya mencari air. Kerana bekalan air sudah kehabisan, kerana 1 bulan berada dalam rumah, dihabiskan ataupun memenuhi keperluannya. Dan mereka harus keluar mencari air di sana sini. Tetapi secara tandanya, rumusnya, bila masuk bulan Sya'ban, cuaca secara fitrahnya barangkali agak sedikit panas. Berganjak hari demi hari, waktu demi waktu, bergulir saat demi saat, makin panas, makin panas, makin panas. Dan kemuncak kepada hari yang paling panas itulah disebut dengan Ramad ataupun Ramba ditambah alif dan nun di belakang, menjadikan sifatnya superlatif yang paling panas, membakar, terik, yang menghanguskan. Bulan ini disebut dengan bulan Ramadan, bulan yang paling panas, membakar, terik, yang menghanguskan. Ramadan yang istimewa, kenapa namanya yang panas, membakar, terik, yang menghanguskan? Kerana ada yang nak dibakar, ada yang nak dihanguskan. Yang nak dibakar itu adalah sisa dosa dan noda 11 bulan yang kita bawa dalam kantungan diri dan peribadi kita. Maka bila mana dihadiahkan Allah bertamu di dalam bulan Ramadan, keluar menjadi alumnanya Ramadan, tidak dihapuskan dosanya, maka keterlaluan. Inilah saat demi saat yang akan memberikan jaminan, yang memberikan tampilan terbaik yang kita usahakan 11 bulan. Berprestasi ibadah di dalam bulan ini terukur sejauh mana iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetamu inilah Ramadan. Inilah Ramadan yang sedang kita yang kita sedang layani, yang sedang kita nikmati awal daripada permulaan Ramadan. Hari ini di hari yang pertama Ramadan. Jangan sia-siakan kerana tidak ada jaminan. Barangkali tangan ini masih bermaksiat, mata masih memandang yang salah, kaki masih ditalakan di tempat yang tidak dibenarkan Allah. Tetapi kita dipilih oleh Allah untuk berhidang, dihantarkan di dalam bulan Ramadan, melayani tetamu yang cukup istimewa ini. Apa maksudnya? Barangkali Allah ingin memberikan kesempatan untuk tubu ilallahi taubatan nasuha. Hidup bergeluman dengan maksiat, Allah berikan Ramadan itu adalah kasih sayang terbesar daripada Allah. Tidak tersisa walaupun 1 saat di dalam bulan Ramadan ini melainkan kasih sayang daripada Allah. Ramadan itu membawa kantungan rahmat, membawa kantungan maghfirah, pembebasan daripada api neraka. Kita mendengarkan ini saban tahun. Masih dipilih oleh Allah untuk terhidang di dalam bulan Ramadan. Masih ingin mensia-siakan, maka ingin diputar berapa kali Ramadan dalam hidup ini. Kalau bukan sekarang, maka nak diambil Ramadan yang bila tahun yang mana lagi? Kalau bukan sekarang, bila? Inilah waktunya adalah untuk memanfaatkan masa-masa terbaik untuk beramal ibadah di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Al-Mubarak. Ramadan membakar, terik yang menghanguskan. Apa yang nak dibakar? Dosa, noda yang pernah melekat kepada kita saat ini. Mudah-mudahan kita keluar menjadi alumnanya Ramadan, menjadi orang yang mencapai maksud dan tujuan Ramadan itu. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pelayaran ke depan itulah tujuan kita. Dan kita akan berhempas pulas dalam perjalanan ibadah untuk mencapai maksud la'allakum tattaqun. Pastikan ini yang kita menjadi dasar gagasan wawasan kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Lalu timbul persoalan, ma makna taqwa? Kenapa ibadah puasa ini harus menghantarkan takwa? Puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang dinilai miliknya Allah, haknya Allah untuk Allah. Kalau ibadah yang lain, solat, sehebat manapun pintu gerbang amal ibadah di yaumil mahsyar itu, solat, tetapi solat itu dikembalikan kepada kita. Sedekah dikembalikan kepada kita. Yang lain-lain urusan solat, yang urusan ibadah yang lain, haji, umrah, apapun namanya ibadah, dikembalikan kepada kita. Puasa, haknya Allah, miliknya Allah, untuknya Allah.
Barangkali kita memikirkan kenapa ini menjadi ungkapan, menjadi hal yang begitu secara rumusnya. Orang bila mana datang kepada kita memberitahu, tadinya saya bersolat. Kalau kita melihat dia bersolat, maka tampak binaan solat itu qiyam, ruku', i'tidal, sujud. Kalau dia mengatakan baru pulang umrah haji, kalau kita ikut bersama, maka dilihat tawafnya, yang lain-lain lah, rukun-rukun yang bersabitan. Tapi bila mana datang seorang kawan, hari ini saya berpuasa, kan belum tentu wajahnya ketika berpuasa dan ketika tidak berpuasa sama. Maka sebetulnya orang itu ikhlas kepada Allah berpuasa. Mana mungkin seseorang itu tidak meyakini akan diawasi oleh Allah. Bila mana di hadapan orang, boleh berpura-pura. Tapi puasa itu di belakang orang tetap menahan makan tidak, minum tidak. Dan perkara yang akan membatalkan puasa itu. Tidak lain tidak bukan inilah kerana Allah. Maka benar puasa itu untuk Allah. As-siyam. As-siyam itu umum menahan diri. Tetapi kalau khusus menahan diri daripada makan, daripada minum, daripada perkara-perkara yang membatalkan perbuatan ibadah puasa itu disebut dengan as-siyam. Kalau menahan diri secara umum, as-sawma. Tetapi kalaulah khusus untuk tidak makan, tidak minum adalah as-siyam. Sebab itulah lafaz ataupun kalimah di dalam Al-Quran, kutiba alaikumus siyam. Telah disyariatkan, telah dituliskan, telah diperintahkan berpuasa atas diri kalian. Seperti mana yang telah dituliskan ibadah puasa ini di antara ibadah yang tertua di atas muka bumi ini. Kerana kaum-kaum Nabi yang terdahulu pun berpuasa. Umpamanya Nabi Daud, lagilah Masya Allah selang satu hari berpuasa, berbuka satu hari. Kita barangkali tidak berkemampuan, datanglah sebulan daripada 30 bulan. Kalau tidak berkemampuan lagi, malulah kita kepada umat-umat Nabi yang terdahulu. Maka sebab itulah kesempatan melayani tetamu yang cukup istimewa ini adalah sesuatu yang besar di sisi Allah. Pastikan kita beramal ibadah di dalam bulan ini dengan amal ibadah yang terbaik. Momentum yang telah dipersiapkan 11 bulan yang lalu. Doa yang kita panjatkan, Allahumma barik lana fi Rajab. Rajab telah berlalu pergi. Wa Sya'bana, Sya'ban pun telah berlalu pergi. Dan tidak ada jaminan kedua-duanya itu akan hadir kelipatan kehidupan kita lagi. Dan ini satu daripada tanda Allah telah memakbulkan doa kita. Wa ballighna Ramadan. Di mana kita berada sekarang? Di Ramadan. Tetamu yang dinantikan. Maka sebab itu jangan sia-siakan Ramadan yang sedang terhidang saat ini. Lipat gandakan amal ibadah. Mudah-mudahan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diangkat menjadi hamba Allah yang soleh dan solehah. Dan setiap amal ibadah yang kita lakukan mampu menjadi saham, mampu menjadi cagaran terbaik. Bila mana kita dipindahkan alam daripada alamul hayah ke barzakh. Sebentar nanti di barzakh. Kemudian kita akan dipunggah berbondong-bondong ke yaumil mahsyar. Disitulah nanti baru kita akan tahu sejauh mana ukuran perjalanan kehidupan kita. Adakah bernatijah kepada kebaikan ataupun akan terjungkal kepada keburukan yang banyak sehingga kan akan mengundang murkanya Allah. Dan kita tahu hujung-hujung murkanya Allah itu tempat duduknya di mana. Kebaikan akan berhujung kepada syurganya Allah. Tetapi kalau kemurkaan Allah akan berhujung kepada diazab di dalam api neraka Allah. Maka sebab itulah Ramadan, tetamu ini yang sedang kita nikmati saat ini awal daripada Ramadan. Lakukan yang terbaik. Mujahadah hati, latih dan tarbiyah hati. Madrasah itu disebut dengan bulan tarbiyah, bulan didikan. Yang nak dididik itu adalah hati yang tulus, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan itu tadi dibawakan khas oleh Yayasan Global Ihsan Malaysia. Rebut ganjaran pahala dengan menaja iftar dan sahur sempena Ramadan ini. Hubungi talian 012-234-0413. Ingat Ihsan, ingat Global Ihsan. Penderitaan yang tiada kesudahan. Teriakan anak-anak Gaza tidak dihiraukan. Rebut ganjaran pahala berlipat ganda seumpama orang yang berpuasa hanya serendah RM25. Mari bersama Yayasan Global Ihsan Malaysia dengan menajat iftar dan sahur sepanjang Ramadan yang mulia ini. Untuk maklumat lanjut
lanjut, hubungi kami di talian 012-234-0413 atau layari www.globalihsanrelief.org.my. Ingat ihsan, ingat Global Ihsan. Ikuti kami di X @ikimfm_my. Kapsul tafsir Al-Quran ini dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya, bahawa dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya antara kamu, suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berfikir. Dalam ayat ini, Allah SWT membuktikan kebesarannya dan kekuasaannya, iaitu menjadikan insan itu berpasangan antara lelaki dan wanita, dan suatu ikatan yang luhur mengikat mereka, iaitu pernikahan. Allah menyebut dari jenis kamu sendiri, menunjukkan bahawa insan berpasangan dengan insan, bukan dengan makhluk yang lain seperti jin. Lalu hubungan yang Allah redha ini akan membuahkan dan menerbitkan 3 perkara, iaitu sakinah, mawaddah dan rahmah. Al-Mawardi berkata, as-sakinah atau ketenangan itu berupa kemesraan yang Allah kurniakan kepada pasangan suami isteri, sebaik sahaja mereka melangsungkan pernikahan dan pastinya berlandaskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat beberapa pandangan ahli tafsir mengenai mawaddah dan rahmah. Ada yang mengatakan mawaddah itu ialah rasa cinta dan rahmah itu pula rasa belas kasihan. Ada pula yang mengatakan mawaddah itu persetubuhan dan rahmah itu pula adalah anak-anak. Ada pula yang mengatakan mawaddah itu mengasihi yang tua dan rahmah itu menyantuni yang muda. Ada juga yang mengatakan mawaddah dan rahmah itu kedua-duanya bermaksud kasih sayang antara suami isteri. Apapun pentafsiran terhadap mawaddah dan rahmah itu, sesungguhnya pernikahan itu merupakan syariatullah, pada masa yang sama memenuhi tuntutan sunnatullah. Hasilnya pastilah redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kapsul tafsir Al-Quran itu tadi dibawakan oleh Kamal & Kamal Pest Control. Kamal & Kamal Pest Control, peneraju perkhidmatan kawalan serangga anai-anai Bumi Putera Islam sejak 1985, memenuhi piawaian ISO 9001 dan berlesen oleh Jabatan Pertanian Malaysia. Pertama di Malaysia, inovasi kawalan anai-anai 7 tahun jaminan untuk perlindungan kediaman anda. Kamal & Kamal sedia dihubungi di 019-755-2625 atau di www.kamalandkamal.com. Ikuti kami di YouTube ikimfm_my. Masjid Alwi, Kangar, Perlis. Salah satu bangunan yang tertua di Bandar Kangar ialah Masjid Alwi yang telah dibina pada tahun 1931. Masjid Alwi Kangar adalah salah satu mercu tanda syiar Islam di negeri Perlis. Sejarah masjid ini telah dicatat di atas sebuah batu peringatan di hadapan masjid tersebut dalam 4 bahasa, iaitu bahasa Malaysia, bahasa Inggeris, bahasa Cina dan bahasa Tamil. Menurut catatan sejarah masjid tersebut, Masjid Alwi Kangar telah dibina pada tahun 1931 dengan perbelanjaan sebanyak RM64,684. Dana bagi perbelanjaan ini diperoleh melalui kutipan wang zakat, derma dari pegawai-pegawai kerajaan yang beragama Islam dan saudagar-saudagar Islam serta peruntukan dari kerajaan negeri Perlis. Usaha-usaha mengumpulkan dana bagi membangunkan sebuah masjid di Kangar semenjak tahun 1920-an lagi, dan pembinaannya telah dimulakan semenjak perkhidmatan pegawai penasihat British Mr. MC Hay. Pembinaan masjid ini bermula pada tahun 1931 dan pada bulan Februari 1932 semasa perkhidmatan Mr. O.E. Venables barulah masjid tersebut siap dibina. Ia telah dibuka dengan rasminya oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Negeri Perlis, Raja Alwi Ibni Almarhum Tuanku Said Safri Jamalilail.
pada 14 Syawal 1351 Hijrah bersamaan 10 Februari 1933. Masjid yang begitu indah ini telah dinamakan sebagai Masjid Alwi, iaitu sempena nama Raja Perlis ketika itu. Masjid ini dibina berkonsepkan seni bina mural klasik, iaitu pada bentuk kubah masjid ini. Ia mempunyai persamaan dengan Masjid Zahir di Kedah. Terletak di tengah-tengah ibu negeri, kebanyakan tarikan utama di Bandar Kanga berada dalam jarak berjalan kaki dari Masjid Alwi. Antaranya ialah Menara Jam Besar dan juga beberapa pilihan penginapan di Bandar Kanga. Masjid Alwi juga telah didaftarkan sebagai tapak warisan negara pada 2 Februari 2018. Sehingga kini, Masjid Alwi masih digunakan dan menjadi antara masjid utama di negeri Perlis. Pelbagai program pengimarahan dan kemasyarakatan seperti kuliah mingguan dan lain-lain dilaksanakan dengan sebaiknya. According to positive psychologists, saying thank you is no longer just good manners. It is also beneficial to the self. To take the best known examples, studies have suggested that being grateful can improve well-being, physical health, can strengthen social relationships, reduce positive emotional states, and help us cope with stressful times in our lives. But we also say thank you because we want the other person to know we value what they have done for us and maybe encourage them to help us again in the future. The idea that saying thank you makes people more likely to help in the future. Teach your child learns to say thank you early in life. From morning till night, thank you should be part of our everyday language. Saying thank you sets a tone and an acknowledgement that all things are in reality gifts and nothing is due or guaranteed. Saying thank you helps build an inner structure of gratefulness. Nothing should be taken for granted. Practice your thank you today. Permohonan adalah dipelaur daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan pegawai tadbir grade N41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jawatan adalah bertaraf tetap dengan tempoh percubaan 1 tahun sehingga maksimum 3 tahun tertakluk kepada prestasi dan syarat-syarat yang ditetapkan. Calon-calon hendaklah memiliki sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda dengan kepujian yang diiktiraf oleh IKIM daripada institusi pengajian tinggi awam atau swasta atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Antara bidang tugas, membantu mengurus program berkaitan hal ehwal pentadbiran pejabat yang berkaitan dengan program dan aktiviti IKIM, mengurus keperluan penceramah, pembentang, pengurusi, ahli panel dan moderator luar, membantu menyediakan serta menghasilkan reka bentuk pelbagai rekaan untuk kegunaan program IKIM, mengurus, menyelaras dan mengemaskini iklan dan promosi program IKIM. Hantarkan permohonan anda kepada Unit Modal Insan Institut Kefahaman Islam Malaysia sebelum atau pada 22 Mac 2024. Inginkan panduan harian dalam kehidupan? Ikuti rancangan-rancangan menarik dalam Inspirasi Jiwa bersama Siti Rohani Surani dari 1 tengah hari hingga 4 petang. Antara sajian menarik untuk anda iaitu Dapur Kita, Halal Profesional, Prihatin, Bual Bicara Buku IKIM, Eksplorasi Minhaj dan Mutiara Hadis. IKIM FM, inspirasi utama anda. Negeri Sembilan 102.7. Anda kini bersama Siti Rohani Surani di Inspirasi Jiwa. IKIM FM, inspirasi utama anda. Hidup ini bukannya perlombaan, tetapi satu perjalanan. Sebab tu kalau ada benda yang kita nak dapat lambat, orang lain dapat dulu, jangan kecil hati. Bukan nak berlumba. Kadang Allah bagi lambat tu sebab kita nak dapat yang paling berkualiti sekali. Tu ada hikmah dalam setiap perkara yang Allah takdirkan. Dan jangan lupa untuk dengarkan ulangan untuk tazkirah Ramadan tadi tu. Yang tak sempat dengar, boleh dengarkan ulangannya pagi esok jam 5 pagi. Sepanjang Ramadan, setiap hari Isnin sampai Ahad, sebanyak 29 episod bersama dengan Ustaz Muhammad Rozi Harun. Terus temankan saya Siti dalam Inspirasi Jiwa sampailah 4 petang nanti. Buka apa hari ini? Moga jangan ada pembaziran dalam bulan Ramadan ini. Kalau ada pun mustahil tak ada, mesti ada. Cuma jangan banyakkan sangat, kurang-kurangkan sikit, ya. Lama-lama tak adalah pembazirannya tu, insya-Allah. IKIM FM, inspirasi Ramadan anda.
bagaimana untuk pulihkan gelapnya hati ini. Tuhan, apa ku layak untuk diampuni lagi setelah segala salahku yang lalu. Segala persoalanku kini ku telah temui jawaban dari anugerahmu ini. Terima kasih Tuhan, kau beri peluang untukku bertemu Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan hadir, oh salam Ramadan Karim. Tuhanku minta semoga ini menjadi Ramadan terbaikku. Kau janjikan ampun yang luas, kau hadiahkan pahala tanpa batas. Andai ku berpuasa tak berputus asa, kau beriku syurga raian yang indah. Pada malam 1000 bulan kau curahkan kemaafan. Syaitan pun diikat agar diri kuat, ibadah tak lagi berat. Oh, akan ku menghargai Ramadan yang hadir denganku menghayati kalam agungmu. Dan ku akan membantu mereka yang perlu agar kita bahagia bersama. Ramadan tiba, Ramadan hadir, oh salam Ramadan Karim. Tuhanku minta semoga ini menjadi Ramadan terbaikku. Ya Rabbana barik lana fi Ramadan, Ya Rabbana ighfir lana fi Ramadan. Tuhanku minta semoga ini menjadi Ramadan terbaikku. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya Rahman. Ramadan tiba, Ramadan hadir, oh salam Ramadan Karim. Tuhanku minta semoga ini menjadi Ramadan terbaikku. Ya Rabbana barik lana fi Ramadan, Ya Rabbana ighfir lana fi Ramadan. Tuhanku minta semoga ini menjadi Ramadan terbaikku. Bulan yang mulia, bulan penuh barakah, difardukan puasa tahun kedua hijrah. Sambut Nabi Muhammad dan para sahabat, Badar Al-Kubra ujian.